Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala. Summa amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan menyambung pengajian kitab kita, kitab Nurul Mubin fi Aqaididdin, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mufassir Al-Faqih Al-Usuli Ibnu Juzai Al-Gharnati Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pada kelas yang terakhir, pada kelas yang lepas, kita dah masuk kepada perbahasan pada menolak pegangan Nasrani fi raddi 'ala an-nasara. Dan sebelum daripada itu juga kita dah masuk kepada perbahasan fasa pertama fi isbati wujudillahi ta'ala, pada mengisbatkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sudah bincangkan bagaimana kita nak isbatkan ataupun kita nak isbatkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil-dalil yang sudah dibentangkan. Kemudian pada fasal yang kedua, Syekh bawakan perbahasan berkaitan dengan makna qaulina la ilaha illallah, makna perkataan ataupun lafaz syahadah kita la ilaha illallah. Dan kita sudah bincangkan maksud lafaz syahadah pada kelas yang lepas, iaitu membawa maksud kita mengisbatkan sifat wahdaniyah, iaitu keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas daripada Syekh menerangkan tentang maksud lafaz syahadah kita la ilaha illallah, Syekh masuk kepada perbahasan untuk kita menolak pegangan-pegangan yang menyeleweng daripada mengisbatkan sifat wahdaniyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh susun tertib golongan-golongan yang menyeleweng itu mengikut kepada kadar penyelewengannya. Betapa besar penyelewengan tersebut daripada apa yang disampaikan ataupun apa yang sepatutnya diiktikadkan oleh seorang muslim dalam sifat wahdaniyatullah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh datangkan selepas daripada membincangkan tentang maksud lafaz la ilaha illallah itu, perbahasan pada menolak pegangan Nasrani. Kerana golongan-golongan Nasrani ini kita akan lihat nanti terpecah kepada tiga pendapat berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih Isa alaihi salam. Ada yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, anak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pandangan yang kedua mengatakan Nabi Isa alaihi salam itu adalah Tuhan itu sendiri. Isa huwallah, Isa itu adalah Tuhan itu sendiri ataupun Allah itu sendiri. Dan pandangan yang ketiga yang menyebutkan tentang at-tatslits, Trinity, iaitu mengatakan bahawa Nabi Isa itu salah satu daripada tiga Tuhan, dan Allah itu adalah salah satu daripada tiga Tuhan. Dan yang pertama adalah pada menolak pegangan Nasrani. Dan yang kedua adalah Syekh menolak pegangan golongan-golongan abadatul asnam ataupun abadatul awsan, golongan-golongan penyembah berhala. Dan yang seterusnya ialah Syekh akan datangkan firaq ataupun kumpulan yang menyeleweng daripada sifat wahdaniyatullah ini adalah golongan Majusi. Bagaimana kita nak menjawab pegangan-pegangan yang dipegang oleh kaum Majusi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita nak menjawab golongan-golongan yang mengatakan bahawa alam ini tercipta dengan semula jadi, ataupun tabiat itu memberi kesan kepada perubahan alam dan tidak ada kaitan dengan perbuatan Tuhan. Ini adalah kumpulan yang keempat yang akan ditolak pegangan-pegangan mereka oleh Syekh. Jadi pada kelas yang lepas kita sudah membahaskan tentang pada menolak pegangan kaum Nasrani. Mas'alatun fi raddi 'ala an-nasara. Kita baca sedikit apa yang telah kita bahaskan pada kelas yang lepas. Mas'alatun fi raddi 'ala an-nasara.
permasalahan atau perbahasan pada menolak pegangan Nasrani. Qala musannifu rahimahullah, i'lam anna Isa bin Maryam alaihi salam 'abdun min ibadillahi wa rasulun min rusulihi. Ketahuilah bahawa Nabi Isa alaihi salam salawatullahi alaihi adalah 'abdun min ibadillah, hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasulun min rusulihi, dan salah seorang rasul daripada rasul-rasul yang dipilih olehnya. Khalaqahu Allahu fi batni ummihi Maryam as-Siddiqah. Allah Taala jadikan Nabi Isa alaihi salam di dalam rahim ibunya Maryam as-Siddiqah min ghairi walidin, tanpa perantaraan ayah. Wa zaharat ala yadayhi mu'jizatun tadullu ala sihhati nubuwwatihi wa risalatihi, dan telah terzahir pada sisi baginda sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat yang menunjukkan kepada kebenaran kenabian Nabi Isa alaihi salam dan juga kebenaran risalah yang dibawa oleh beliau. Wa hiya allati zakaraha Allahu fil Quran, dan itu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, min kalamihi fil mahdi, iaitu dia Nabi Isa alaihi salam ini bercakap-cakap ketika ia masih kecil. Wa ahyaihil mauta, dan dia ni menghidupkan orang yang mati. Wa ghairi zalik, dan selain daripada itu, wa kulluha waqi'atun bi iznillahi wa qudratihi ta'ala, dan segala apa yang mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Isa itu adalah dengan izin Allah dan juga kudrat yang Allah Taala berikan, dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghallat nasara la'anahumullahu fi amrihi, tetapi golongan-golongan Nasrani ini melampaui batas pada hak Nabi Isa alaihi salam. Kita seperti mana kita sebutkan di atas tadi, kita beriktikad bahawa Nabi Isa alaihi salam ini 'abdun min ibadillah, adalah hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa rasulun min rusulihi, dan juga salah seorang daripada rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alahu Allah fi batni ummihi min ghairi walidin, Allah Ta'ala jadikan dia dalam perut ibunya tanpa perantaraan bapa. Ini yang diiktikadkan oleh kita sebagai seorang Muslim. Tetapi golongan-golongan Nasrani telah melampaui batas fi amrihi wa kafaru kufran syani'an, dan mereka telah kufur dengan kekufuran yang sangat keji. La taqbaluhu al-uqul, dan tidak boleh diterima oleh akal. Wala taddahu al-milal, dan tidak boleh diterima oleh mana-mana agama. Wa qad da'ahumullahu ta'ala ila ruju'i an kufrihim, dan Allah Subhanahu wa taala ini sudah mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, bertaubat daripada kekufuran dan juga kebatilan mereka tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau-lampau dalam agama kamu. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Janganlah kamu katakan kepada Allah kecuali sesuatu yang benar sahaja. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Katakanlah hanya sahaja Nabi Isa alaihi salam itu Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan juga kalimah yang Allah Taala lontarkan kepada Sayyidatina Maryam as-Siddiqah. Wa ruhun minhu, dan ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para rasulnya. Wala taqulu thalathah, jangan kamu katakan tiga, sama ada mengatakan bahawa Nabi Isa alaihi salam itu anak Allah, ataupun Nabi Isa alaihi salam itu salah seorang daripada Tuhan, daripada tiga Tuhan. Wala taqulu thalathah intahu khairan lakum, berhentilah dan perkara itu adalah lebih baik bagi kamu. Innamallahu ilahun wahid, hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang esa. Subhanahu an yakuna lahu walad, maha suci Allah daripada ia mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sedangkan dia mempunyai apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Nanti kita akan bahaskan bagaimana apa keperluan kepada seorang anak ini adalah bukanlah satu kesempurnaan, tetapi adalah satu kekurangan yang menunjukkan bahawa seseorang yang inginkan kepada walad itu ataupun anak itu adalah sesuatu yang berhajat kepada sesuatu yang lain.
Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada berhajatkan kepada sesuatu yang lain. Sebab itu disebut dalam ayat ini, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila. Maka cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai penjaga kepada ataupun pentadbir kepada kedua-duanya. Dan begitu juga dalam satu ayat yang lain dibawakan oleh musannif di dalam kitab ini, bahawa Nabi Isa alaihi salam pun sendiri pun tidak sombong dan juga tidak angkuh untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sendiri pun tidak mengaku bahawa dia ni sebagai anak Allah ataupun dia sebagai Tuhan. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yastanqifal masihu an yakuna abdan lillah. Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam tidak sesekali enggan ataupun angkuh daripada menjadi hamba Allah. La yastanqifal masihu an yakuna abdan lillah. Tidak angkuh dan juga tidak sombong daripada menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Walal malaikatul muqarrabun wa man yastanqif an ibadatihi wa yastakbir fasayahshuruhum ilaihi jami'a. Dan malaikat juga, dan begitu juga sikap malaikat, tidak sombong untuk beribadat, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang enggan dan angkuh, wa may yastanqif an ibadatihi, daripada beribadat, menyembah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa yastakbir, dan juga sombong, takabbur, fasayahshuruhum ilaihi jami'a. Maka pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan himpunkan mereka semua ini kepadanya untuk diadili. Jadi Nabi Isa alaihi salam ini sendiri pun tidak sombong ataupun tidak angkuh untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau sendiri mengakui bahawa dia adalah Abdullah, adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan lagi, wada'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-mubahalati famtana'u li'ilmihim annahum ala ghairil haqq. Dan Nabi SAW telah mengajak mereka ini bermubahalah, iaitu bersumpah laknat. Iaitu mubahalah ini adalah di antara dua golongan yang berselisih pandangan. Sesiapakah yang benar di antara dua golongan tersebut. Maka mereka bermubahalah, iaitu bersumpah laknat. Bahawa siapa yang tidak berada dalam keadaan tidak benar, maka Allah Ta'ala akan timpakan azab kepada golongan tersebut. Jadi apakah tindakan golongan Nasrani apabila Nabi SAW mengajak mereka untuk bermubahalah? Famtana'u, mereka ni menolak, mereka enggan. Li'ilmihim annahum ala ghairil haqqi, kerana mereka tahu bahawa mereka bukanlah daripada golongan-golongan yang benar. Wa khafu nuzulal azabi bihim, dan mereka takut untuk turunnya azab ke atas mereka kerana sumpah laknat mereka tersebut. Dan antara dalil lagi adalah wa aslama man waffaqahu Allahu kan Najashi wa ghairihi. Dan telah masuk Islam golongan-golongan yang mana menjadi pemuka-pemuka kaum Nasrani, seperti mana kita bahaskan sebelum ini, iaitu antaranya ialah An-Najashi. Bagaimana beliau An-Najashi ini sebagai Raja Habsyah yang kuat berpegang dengan agama Nasrani, masuk Islam dengan dakwah yang dibawa oleh rombongan yang diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga beserta rombongan-rombongannya. Jadi itu adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahawa pegangan kaum Nasrani ini adalah satu perkara yang melampaui batas pada hak Nabi Isa alaihi salam. Dan kita akan bahaskan tentang bagaimana pendeta-pendeta kaum Nasrani berselisih pendapat tentang Nabi Isa alaihi salam. Dan kata musannif rahimahullah, wa ikhtalafat aqwalun nasara fi Isa alaihi salam. Dan para pendeta kaum Nasrani ini berselisih pandangan tentang Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Li'annahum lam yakun lahu ilmun bihaqiqati amrihi. Kerana mereka sendiri pun tidak tahu apakah sebenar hakikat Nabi Isa alaihi salam. Wala indahum fihi dalilun, dan mereka tidak ada dalil pun untuk menjadikan penguat kepada pandangan mereka tersebut. Wala indahum fihi dalilun yu'awwilu alaih, yang boleh mereka berpegang padanya.
Wa innama akhazu dinahumul fasida amman la yusaqu bih. Hanya saja mereka ini mengambil pegangan-pegangan agama mereka ini daripada orang-orang yang tidak boleh dipercayai. Apabila kita lihat kepada sejarah penulisan Bible ataupun penulisan New Testament, Old Testament, kita melihat bahawa penulis-penulisnya ni begitu ramai dan penulis-penulisnya adalah golongan-golongan yang tidak boleh dipercayai kerana mereka ini membina di atas tipu daya, mimpi-mimpi dan juga perkara-perkara yang tidak sahih. Ditambah dengan pelbagai-pelbagai perkara yang tidak datang daripada wahyu. Jadi kata musannif rahimahullah, wa inna ma akhazu dinahumul fasida amman la yusaqu bih. Mereka ni mengambil pegangan-pegangan agama ini daripada orang yang tidak boleh dipercayai. Wa banahu ala akadziba wa manamatin. Dan mereka membina pegangan akidah mereka ini di atas perkara-perkara yang dusta, perkara-perkara yang tidak benar, yang tidak berlaku pun di dalam dunia realiti. Wa manamatin, dan mereka membinanya di atas mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi daripada penulis-penulisnya ini, maka dibina atas perkara yang tidak mempunyai hujah. Wa umurin la tasih, dan perkara-perkara yang tidak sahih, perkara-perkara yang ditokok tambah, yang sengaja direka cipta. Walizalika sammahumullahu mudallin. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menamakan mereka ni sebagai dallin, golongan-golongan yang sesat. Dan Syekh akan mentafsirkan ataupun menerangkan tentang perbezaan pandangan pendeta-pendeta Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam. Terdapat 3 pandangan perselisihan daripada pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani. Faminhum man qala, dan dalam kalangan mereka ini ada yang berkata Isa waladullah, Isa itu adalah anak Allah. Ini pandangan yang pertama. Kama zakarallahu anhum fi qawlihi, seperti mana Allah Ta'ala sebutkan berkaitan mereka ini, wa qalu ittakhazallahu walada. Mereka berkata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini mengambil anak ataupun mempunyai anak. Wa qalu ittakhazallahu walada. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam di sisi pendeta Yahudi. Wa minhum man qala anna Allah huwa Isa. Allah itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Maksudnya apa? Nabi Isa alaihi salam itu adalah Tuhan. Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Kama hakallahu anhum fi qawlihi ta'ala, seperti mana diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Demi sesungguhnya maka telah kafirlah golongan yang mengatakan bahawa Allah itu adalah Masih ibn Maryam. Nah, Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Surah Al-Maidah ayat 17. Jadi golongan pendapat yang kedua adalah mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah Allah dan Allah itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, wa minhum man qala bitaslis. Dan dalam kalangan mereka ada yang berpegang dengan konsep Trinity, taslis, Tuhan 3. Kama qala Allah Ta'ala, seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu thalathah. Maka telah kafirlah golongan yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah salah satu daripada 3 Tuhan. Thalithu thalathah. Maksudnya ada 3 Tuhan, Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala dan Ruhul Qudus. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini seperti mana yang dikatakan pendapat ini, pendapat daripada pendeta Yahudi ini adalah salah satu daripada 3 Tuhan yang disebutkan tadi. Surah Al-Maidah ayat 73. Dan kata Syekh rahimahullah, wa ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada dakwaan-dakwaan mereka itu, dakwaan-dakwaan mereka tersebut. Wa ta'ala Allah an qaulihim uluwan, dengan setinggi-tingginya, uluwan kabira.
Dan selepas daripada Syekh menerangkan tentang 3 pendapat pendeta Yahudi berkaitan dengan Nabi Isa, iaitu yang pertama, Nabi Isa alaihissalam adalah waladullah, anak Allah. Yang kedua, pandangan yang mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan itu sendiri ataupun Allah itu sendiri. Pandangan yang ketiga adalah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu daripada 3 Tuhan, dan Nabi Isa alaihissalam satu daripada tiga Tuhan. Maka ini 3 pendapat berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam oleh pendeta Yahudi. Dan Syekh akan bawakan selepas daripada pandangan tersebut, bagaimana kita nak menjawab bagi setiap satu pandangan tersebut. Yang pertama, kita akan jawab pandangan yang pertama yang mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam itu anak Allah, dan yang kedua dan juga yang ketiga. Jadi yang pertama, dalil untuk menunjukkan kebatilan dakwaan kaum pendeta Yahudi Nasrani ini yang mengatakan bahawa Nabi Isa anak Allah Subhanahu Wa Taala boleh dijawab dengan 4 sudut. Kata musannif rahimahullah, wa dalilu ala butlani qaulihim anna Isa waladullah min arba'ati awjuhin. Dan dalil yang menunjukkan kebatilan dakwaan mereka bahawa Isa alaihissalam adalah anak Allah boleh dijawab dengan 4 jawapan ataupun 4 sudut yang boleh kita jawab. Al-wajhul awal. Yang pertama, untuk kita jawab bahawa untuk menolak pandangan mereka mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Anna Allah Ta'ala qadirun an yakhluqa waladan min ghayri walidin kama qadara ala an khalaqa Adama min ghairi ummin wala walidin, wa hadza ma'na qawlihi ta'ala inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sudut yang pertama untuk menjawab pandangan pertama daripada pendeta Yahudi, pendeta Nasrani tadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk menciptakan seseorang ataupun anak tanpa ayah dan juga tanpa ibu. Jika Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menciptakan seseorang tanpa perantaraan ayah dan ibu, apatah lagi jika sekiranya tanpa perantaraan bapa sahaja, maka itu adalah lebih mampu untuk dilakukannya. Jadi ini menunjukkan bahawa jika sekiranya Nabi Isa alaihissalam adalah satu perkara yang kita dianggap ajaib, iaitu diciptakan tanpa bapa, maka Nabi Adam alaihissalam adalah lebih lagi, kerana ia diciptakan daripada tanpa perantaraan ibu dan juga bapanya. Jadi penciptaan Nabi Isa alaihissalam ini bukanlah disebabkan satu perkara yang lain, tetapi ia adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk menjadikan seseorang itu tanpa bapa, dan juga seperti mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan tanpa perantaraan ibu dan juga bapa. Dan ini seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Hanya sahaja perumpamaan Nabi Isa yang dilahirkan tanpa bapa ini kamathali Adam, sama seperti Nabi Adam alaihissalam penciptaannya. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Kedua-duanya ini, Nabi Adam dan juga Nabi Isa alaihissalam ini diciptakan daripada tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Maka dikatakan jadi, maka jadilah ia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kun, maka jadilah ia, dengan tanpa perantaraan ayah bagi Nabi Isa alaihissalam, dan juga dengan tanpa perantaraan ibu dan ayah oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan seseorang itu tanpa perantaraan ayah, dan juga tanpa perantaraan ibu dan juga ayah. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan lafaz kun, maka jadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Maka itu adalah jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua untuk kita menjawab pegangan pandangan yang pertama tadi adalah al-wajhu tsani annal walada la budda an yakuna min jinsi walidih. Yang kedua adalah bahawasanya
anak itu mestilah dari jenis ibu bapanya. Daripada jenis bapanya. Wa zaujatu min sinfi zaujiha. Dan juga isteri tersebut mestilah satu jenis dengan suaminya. Jadi apabila kita lihat apa yang dinyatakan oleh musannif kat sini adalah jika kita lihat anak kepada sesuatu mesti sama dengan ayahnya. Contoh anak manusia mesti sama dengan ayahnya yang juga manusia. Dan juga isteri kepada suami mesti sama jenis dengan suaminya, iaitu manusia, dan juga suaminya adalah manusia. Dan begitu juga kita lihat kepada binatang. Binatang apabila kita tengok kepada anak haiwan, maka mesti sama jenis dengan yang melahirkannya. Mesti sama jenis dengan bapa yang melahirkannya. Jadi segala sesuatu itu annal walada la budda an yakuna min jinsi walidihi. Mesti daripada jenis bapanya, daripada induknya, daripada mana benih sesuatu itu daripada binatang, maka dia akan menjadi binatang yang sama seperti diterbitkan benih tersebut. Jadi apabila kita melihatkan perkara sedemikian, maka kita tahu bahawa wallahu ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi mana adalah mustahil untuk Nabi Isa alaihi salam ini sebagai anak Tuhan. Sebab Tuhan ini tidak menyerupai makhluk. Tidak menyerupai apa juga makhluk, hatta manusia sekalipun tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi mustahil, kerana kaedah yang kita sebutkan tadi, al-waladu min jinsil walid. Anak itu mestilah mengikut kepada jenis bapanya. Jadi mustahil Nabi Isa alaihi salam itu anak Tuhan. Wa qad kana Isa wa ummuhu min sinfi bani Adam. Dan Nabi Isa alaihi salam dan juga ibunya adalah daripada min jinsi bani Adam, daripada jenis manusia. Maka mustahillah Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti manusia. Wali'iyyazubillah. Ta'ala Allahu 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada sifat-sifat tersebut. Fayajibu alla yakuna lillahi waladun wala zaujah. Maka dengan itu maka wajiblah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai isteri. Kerana Nabi Isa alaihi salam dan juga ibunya tersebut min jinsil bashar, min jinsi bani Adam, daripada jenis bani Adam, daripada jenis manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala mustahil daripada bersifat dengan sifat yang demikian. Dan ini adalah makna firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Maidah ayat 75, mal masih ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Dan Nabi Isa alaihi salam tidaklah dan tiadalah Nabi Isa alaihi salam itu kecuali rasulun, adalah seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, dan sebelumnya sudah ada para rasul-rasul yang lain, wa ummuhu siddiqah, dan juga ibunya adalah seorang yang siddiqah, yang amat benar. Ibunya seorang yang siddiqah. Kana ya'kulani at-ta'am. Mereka berdua ni makan makanan. Perlukan makanan untuk mereka hidup. Ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Lihatlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka keterangan-keterangan. Summanzur anna yufakun. Dan lihatlah bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsu mereka. Jadi daripada ayat ini kita tahu bahawa Nabi Isa alaihi salam dan juga ibunya Maryam as-Siddiqah kana ya'kuluna at-ta'am. Ada sifat-sifat basyariyah. Ada sifat-sifat kemanusiaan yang memerlukan makan, perlukan tidur, perlukan minum. Maka ta'alallahu 'uluwan kabira. Maka maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat tersebut. Jadi wajiblah seperti mana disebutkan oleh
musannif ke atas di atas tersebut, wajiblah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki isteri. Dan sudut yang ketiga bagi menjawab persoalan ini, al-wajhu tsalits anna zawjata wal walada annama yattakhizani lil hajati ilaihima. Bahwasanya isteri dan anak diambil ketika berhajat kepada kedua-duanya. Maksudnya adalah isteri dan juga anak ini adalah satu keperluan kepada seseorang yang berhajat kepada kedua-duanya. Bagi kita sebagai manusia, kita perlukan kepada isteri dan juga kita perlukan kepada anak untuk kita menjadi sempurna. Maksudnya kita berhajat kepada sesuatu yang lain untuk menyempurnakan kehidupan kita. Tetapi apa yang disebut oleh Syekh, wallahu ta'ala la yasihu alaihi ihtiyaju ila wajhihi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak harus baginya untuk berhajat kepada sesuatu yang lain. Jadi apabila kita lihat isteri dan anak itu adalah tanda kita berhajat kepada sesuatu yang lain. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak berhajat kepada sesuatu selain daripada tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Fala yattakhizu waladan wala zawjatan. Maka dia tidak mengambil anak dan juga isteri. Kerana itu menunjukkan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Fala yattakhizu waladan wala zawjatan. Dan dia tidak mengambil anak dan juga isteri. Dan ini adalah makna firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Yunus ayat yang ke-68, qalu ittakhazallahu walada. Mereka berkata, kaum Nasrani berkata bahawa Allah Taala mempunyai anak. Subhanah, maha suci Allah daripada perkara tersebut. Huwal ghani, dia adalah bersifat kaya, maha kaya, tidak berhajat kepada sesuatu. Huwal ghani, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sedangkan baginya itu segala apa yang ada di bumi dan juga apa yang ada di langit. Inna indakum min sultanin bihadza. Inna indakum min sultanin bihadza. Dan adakah di sisi kamu sebarang bukti tentang perkara apa yang kamu sebutkan tersebut? Ataqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ataupun kamu mengatakan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang sebenarnya kamu sendiri tidak ketahui. Surah Yunus ayat yang ke-68. Jadi itu yang kedua, iaitu apabila kita mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai isteri, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak, maka itu kita mensabitkan sifat kekurangan kepada Allah, sedangkan perkara itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajiblah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mempunyai isteri dan juga tidak mempunyai anak. Jadi itu adalah sudut yang ketiga untuk kita menjawab pandangan yang pertama. Sudut yang keempat pula disebutkan oleh Syekh rahimahullah, al-wajhu ar-rabi'. Anna kulla mawjudin siwallahi ta'ala fahuwa ghaibuhu. Bahawa setiap yang wujud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah selain Allah, bukan Allah. Setiap yang wujud, tak kiralah manusia, malaikat, arash ataupun apa sahaja yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bukan Allah. Setiap yang wujud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bukan Allah. Li'annahu khalaqahu wa awjadahu. Kerana Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang mewujudkan perkara tersebut. Maka fala yakunu waladan lahu. Maka tidaklah baginya mempunyai anak. Maka tidaklah bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai anak. Maka ini adalah maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ayat 92 dan juga 93, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Maka tidak layaklah bagi Allah untuk mempunyai anak, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat yang sempurna. Inna kulla man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dan tidak ada sesiapa pun
di langit dan juga di bumi, melainkan ia akan datang kepada Ar-Rahman, Allah yang bersifat Ar-Rahman, sebagai seorang hamba. Illa atir-Rahmani abda. Tidaklah sesiapa yang ada di langit dan juga di bumi itu akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan sebagai seorang hamba. Atir-Rahmani abda. Illa atir-Rahmani abda. Maka itu adalah jawapan yang keempat bagi pandangan yang pertama. Baik. Jadi ada 4 jawapan bagi pandangan yang pertama yang mengatakan bahawa Nabi Isa AS itu adalah anak Allah. Jadi kita masuk kepada pandangan yang kedua, iaitu yang mengatakan bahawa Nabi Isa AS adalah Allah, ataupun Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Kemudian kata Musannif rahimahullah, wa imma qawlu man qala minhum anna Allah huwal masih ibn Maryam. Adapun dakwaan yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Al-Masih ibn Maryam, iaitu Nabi Isa alaihi salam, fa batilun min arba'ati awjuhin. Dan juga pandangan tersebut adalah pandangan yang batil daripada 4 sudut. Sama seperti pandangan yang pertama, juga 4 sudut juga. Al-awwal, dalil yang pertama yang mengatakan bahawa yang menolak pandangan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Al-Masih ibn Maryam, ataupun Al-Masih ibn Maryam itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-awwal anna al-Masiha kana ya'budu Allah Ta'ala. Bahawa Nabi Isa alaihi salam itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita nak katakan bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan? Kepada siapakah yang dia sembah? Jadi untuk mengatakan perkara tersebut adalah mustahil. Kerana apa? Kerana Nabi Isa alaihi salam itu sendiri beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu menunjukkan bahawa Nabi Isa alaihi salam itu bukanlah Allah, dan juga dia adalah hamba kepada Allah. Annal Masiha kana ya'budullah. Maka apabila Nabi Isa alaihi salam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mustahillah bahawa Allah itu Nabi Isa, dan juga ataupun Nabi Isa itu adalah Allah. Al-thani, jawapan yang kedua, annahu kana ya'kul wa yashrab wa yaju' wa ya'tish wa yanam wa tajri alaihi al-umur al-bashariyah. Bahawasanya Nabi Isa alaihi salam ini berlaku segala hal-hal manusiawi. Seperti mana Nabi Isa alaihi salam ini makan, minum, lapar, dahaga, tidur dan sebagainya, menunjukkan bahawa sifat-sifat manusia itu ada pada Nabi Isa alaihi salam. Maka barang siapa yang ada sifat-sifat manusiawi seperti itu, maka tidak layaklah menjadi Tuhan. Kerana disebutkan oleh Syekh dekat sini, wazalika la yajuzu 'ala Allah Ta'ala. Kerana perkara-perkara tersebut adalah tidak harus disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadaan Nabi Isa alaihi salam sebagai manusia yang makan, minum, lapar dan juga tidur dan juga sebagainya, itu menunjukkan bahawa Nabi Isa ini bukanlah Tuhan. Dia hanyalah manusia. Dia hanyalah hamba Allah, dan juga dia adalah rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kedua, untuk menafikan bahawa pandangan yang mengatakan bahawa Nabi Isa adalah Tuhan. Yang ketiga, al-thalithu annahum za'amu annahu suliba wa qutila. Mereka mendakwa bahawa Nabi Isa ini disalib dan juga dibunuh. Kita lihat kepada pegangan kaum Nasrani mengatakan bahawa Nabi Isa ini disalib di tiang salib, dan juga dibunuh di tiang salib tersebut untuk menebus dosa-dosa manusia-manusia seluruhnya. Jadi Nabi Isa alaihi salam pada dakwaan mereka ini adalah disalib dan juga dibunuh. Suliba wa qutila. Wa zalika yunaqidu qawlahum innahu huwallahu ta'ala. Dan
dakwaan mereka ini, pegangan mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam disalib ini bertentangan dengan i'tiqad mereka ataupun pegangan mereka mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Li'anna Allah hayyun la yamut. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah maha hidup dan tidak mati. Mereka mendakwa bahawa Nabi Isa ini mati, disalib dan juga dibunuh di tiang salib. Dalam masa yang sama mereka beriktikad ataupun berpegang bahawa Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua pegangan ini adalah pegangan yang saling bercanggah di antara satu sama lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jika sekiranya Tuhan itu sifatnya adalah hayyun la yamut, mesti dia maha hidup dan juga tidak akan mati. Wa kadzabu fi qaulihim, dan dakwaan mereka bahawa Nabi Isa alaihissalam disalib dan juga dibunuh itu pun adalah satu perkara yang tidak pasti, satu perkara pembohongan yang diceritakan yang dusta dan juga perkara yang tidak pasti. Inna Isa suliba wa qutila wa innama talaqaw zalika min akadzibi al-yahud. Mereka, dakwaan mereka yang mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam itu disalib dan juga dibunuh adalah dakwaan yang salah. Hanya sahaja mereka mengambil pandangan tersebut, wa innama talaqaw zalik min akadzibi al-yahud, daripada tipu dan juga dusta-dusta yang dicanang oleh puak Yahudi. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka mengatakan, golongan-golongan Yahudi mengatakan bahawa inna qatalna al-masiha ibn Maryam rasulullah, kami telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ibn Maryam rasulullah. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, sedangkan mereka ini tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi sebenarnya yang disalib itu yang serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syaqqin minhu, dan golongan-golongan yang berselisih pandangan tentang Nabi Isa alaihi salam ini disalib ataupun tidak, la fi syaqqin minhu, mereka ini dalam keadaan syak berkaitan kebenaran perkara tersebut. Ma lahum bihi min ilmin, dan mereka ni tidak ada sesuatu kepastian pun tentang apa yang mereka pegang tersebut. Illa tiba'az zan, kecuali mengikut sangkaan-sangkaan orang sahaja. Wa ma qataluhu yaqina, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa mereka ini tidak membunuh dalam keadaan mereka yakin bahawa itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Surah An-Nisa ayat 157. Dan saya bawakan ayat yang lain berkaitan perkara yang kita sebutkan tadi. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dan ketika Allah SWT berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, aku akan mengambil kamu, wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkat kamu ke sisi aku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan menyucikan kamu daripada golongan-golongan yang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan kami jadikan pengikut-pengikut kamu itu di atas ataupun berada di atas, mengatasi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada kamu. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, sehinggalah kepada hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, dan kepada akulah semua mereka itu akan dihimpunkan. Fa ahkumu bainakum fima kuntum takhtalifun, maka aku akan putuskan keputusan ataupun aku akan hukuman apa yang kamu perselisihkan tentangnya. Maka ini adalah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam di sisinya. Dan juga antara i'tiqad kita sebagai seorang muslim adalah Nabi Isa alaihi salam ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dan akan turun nuzulul Isa alaihi salam di akhir zaman. Turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Dan itu disebutkan di dalam ayat yang disebutkan tadi. Kemudian kata musannif rahimahullah, summa innahum banau ala kadzabihim fi salbi ibadatus salibi. Dan mereka membina di atas tipu daya bahawa Nabi Isa alaihi salam itu disalib. Dia membawa kepada mereka ini menyembah salib itu sendiri, menyembah simbol salib itu sendiri. Summa innahum banau ala kazabihim fi salbi ibadatus salibi. Mereka menyembah simbol salib tersebut. Wa zahara anna dinahum batilun mabniyun ala batilin akhar. Maka ini adalah khurasah apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, bahawa pegangan kaum Nasrani ini adalah dibina di atas kebatilan. Banau ala batilin ataupun fa zahara anna dinahum batil. Maka daripada apa yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahawa agama mereka ini adalah agama yang batil, agama yang dusta, agama yang sesat. Dibina di atas mabniyun ala batil. Dibina di atas suatu yang batil. Mabniyun ala batilin. Yang mengatakan dakwaan bahawa Nabi Isa alaihi salam itu anak Allah, mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah, dan juga mengatakan Nabi Isa itu adalah salah satu daripada Tuhan. Mabniyun ala batil. Mabniyun ala batilin akhar. Bahkan dibina di atas kebatilan yang lain, iaitu dibina di atas dakwaan-dakwaan yang salah, dakwaan-dakwaan yang dusta yang mengatakan bahawa Nabi Isa alaihi salam disalib, dibunuh, dan juga dibunuh oleh dan juga mati, dibunuh oleh kaumnya. Jadi apa yang dipegangan kaum Nasrani ini adalah batil, mabniyun ala batil, mabniyun ala batil. Jadi peringkat kebatilan itu bertingkat-tingkat, daripada dibina di atas kebatilan, dakwaan di atas kebatilan, dan menjadikan agama mereka ini adalah agama yang batil. Dan kata rahimahullah, kata musannif rahimahullah, wa sayanzil Isa ilal ardi, dan akan turun Nabi Isa alaihi salam pada akhir zaman kelak. Wa yanzilul Isa ilal ardi fayaqsibu saliba. Maka Nabi Isa akan menghancurkan salib-salib yang dibina oleh kaum Nasrani tersebut. Jadi ini adalah jawapan yang ketiga bagi pandangan yang kedua, iaitu mengatakan bahawa Nabi Isa alaihi salam itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan yang keempat, al-rabi', anna Isa kana saghiran summa kabura wallahu ta'ala ghaniyun an zalik. Nabi Isa alaihi salam ini lahir dalam keadaan lahir sebagai seorang bayi, dan kemudian dia membesar jadi seorang yang dewasa. Maka jika sekiranya kita katakan Nabi Isa itu adalah Tuhan, maka mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu membesar. Wallahu ta'ala ghaniyun an zalik. Maha suci Allah, maha kaya Allah daripada perkara tersebut. Untuk dia daripada kecil membesar dan juga sebagainya. Maka itu adalah sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan hujah tersebut mustahillah bahawa Nabi Isa alaihi salam itu adalah Tuhan. Itu adalah pandangan yang kedua. Adapun pandangan yang ketiga yang didakwa oleh pendeta Nasrani adalah wa amma qawlu man qala minhum, adapun dakwaan sebahagian mereka yang berkata innallaha thalithu salasah, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu daripada tiga Tuhan. Fadzalika batilun, maka pandangan itu pun batil. Min thalathati aujuhin, batil daripada tiga sudut. Al-awwal ma qaddamnahu min dalail at-tauhid wa istihalati wujudi ilahaini. Yang pertama, dalil yang pertama adalah
sama dengan dalil-dalil tauhid dan juga dalil-dalil mustahilnya wujud dua Tuhan yang sudah kita bincangkan sebelum ini. Jadi apabila kita bincangkan tentang dalil-dalil tauhid dan juga burhanut tamanu yang kita sebutkan di dalam perbahasan yang lepas, maka mustahil untuk ada lebih daripada satu Tuhan. Maka mustahil juga untuk kita katakan bahawa Nabi Isa alaihi salam itu salah satu daripada tiga Tuhan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan itu mestilah bersifat dengan sifat esa dan tidak boleh berbilang-bilang, kerana sifat berbilang-bilang itu akan menyebabkan perkara-perkara yang mustahil yang sudah dibincangkan dalam kelas-kelas yang lepas. Jadi dalil yang pertama adalah apa yang telah kita kemukakan daripada dalil-dalil tauhid dan juga dalil-dalil yang menyebutkan mustahilnya untuk ada lebih daripada satu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, anna Isa wa Maryam as-Siddiqah kana ya'budanillaha ta'ala wa yusalliyani wa yasumani. Bahawa Nabi Isa alaihi salam dan juga ibunya Maryam as-Siddiqah, kedua-duanya ini beribadat kepada Allah, ya'budanillah, beribadat kepada Allah, wa yusalliyan, dan mereka berdua ini mendirikan solat, melaksanakan solat, wa yasuman, dan juga mereka ini berpuasa, dan ini menunjukkan bahawa mereka ini beribadat kepada Tuhan, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini bukan salah satu daripada tiga Tuhan seperti yang didakwa oleh pendeta Yahudi. Dan kata Syekh, walau kana ilahaini, kalaulah mereka berdua ini Tuhan, walau kana ilahaini lam ya'buda ghairahuma, maka tidak sepatutnya mereka beribadat kepada sesiapa pun. Kalaulah seperti mana yang didakwa oleh pendeta Yahudi bahawa mereka ini Tuhan, maka tidak selayaknya untuk mereka beribadat kepada siapa pun. Bahkan wa qad i'tarafa Isa bi anna Allah rabbuhu ta'ala, dan Nabi Isa alaihi salam sendiri pun telah mengiktiraf bahawa Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72, qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Telah berkata Nabi Isa alaihi salam, ya bani Israil, wahai bani Israil, ya bani Israil a'budullaha, sembahlah kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala, wa rabbi wa rabbakum, iaitu Allah itu adalah Tuhan aku dan juga Tuhan kamu sekalian. Jadi Nabi Isa alaihi salam sendiri pun mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan. Maka tidak mustahillah bahawa Nabi Isa itu dan juga ibunya Maryam Siddiqah itu adalah salah satu daripada Tuhan. Dan kata Syekh lagi, wazalika aidan mawjudun fil injil allazi bi aidihim, dan ayat tersebut ataupun makna ayat tersebut juga wujud di dalam Injil yang ada di dalam tangan mereka. Mawjudun fil injil allazi bi aidihim, yang ada di tangan mereka. Dan yang ketiga, bagi menjawab pandangan yang ketiga mengatakan bahawa Nabi Isa salah satu daripada Tuhan. Al-thalisu anna Isa wa Maryam kana tajri alaihima umurul bashariyah, bahawa Nabi Isa dan juga Sayyidatina Maryam terjadi padanya hal-hal manusiawi, hal-hal berkaitan dengan sifat-sifat kemanusiaan, makan, tidur, minum dan sebagainya. Wahia la tajri 'alal ilah, dan perkara itu mustahil untuk berlaku pada Tuhan. Tuhan tidak makan dan juga tidak minum dan juga tidak tidur dan juga sebagainya. Maka mustahillah untuk kita katakan bahawa Nabi Isa ataupun Sayyidatina Maryam itu adalah sebagai Tuhan. Jadi itu adalah jawapan-jawapan yang boleh kita jawab kepada dakwaan-dakwaan pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani berkaitan hak Nabi Isa alaihi salam.
Dan kita sudah simpulkan bahawa dakwaan-dakwaan tersebut batil dengan pelbagai sudut yang dibawa oleh Syekh. Maka kita masuk sedikit lagi berkaitan dengan permasalahan kelompok yang kedua, iaitu penyembah berhala. Tadi kita sudah selesai dengan kelompok yang pertama, iaitu Nabi Isa alaihissalam ataupun kaum Nasrani pada hak Nabi Isa alaihissalam. Maka kita masuk kepada yang kedua, perbahasan yang kedua, kita ambil sedikit. Fi raddi ala abadatil asnam, pada menolak dakwaan golongan penyembah berhala. Jadi golongan penyembah berhala ini banyaklah di zaman kita sekarang pun, dan juga pada zaman Rasulullah SAW, penyembahan berhala ini adalah satu perkara yang biasa, yang wujud pada zaman Rasulullah SAW dan juga pada zaman kita. Masalah tu fi raddi ala abadatil asnam, permasalahan perbahasan pada menolak dakwaan penyembah berhala. Wa dalilu ala butlani dinihim min arba'ati aujuhin, dan dalil yang menunjukkan kebatilan pegangan golongan-golongan yang menyembah berhala ini daripada 4 sudut. Dapat dibuktikan daripada empat sudut. Jadi yang pertama, al-awwal, kata musannif rahimahullah, al-awwal annal asnama muhdatsatun, bahawa berhala itu adalah sesuatu yang dicipta, sesuatu yang baharu. Li'annahum yasna'unaha bi'aidihim, kerana orang-orang yang menyembah berhala ini menciptakan berhala itu daripada tangan-tangan mereka sendiri. Wal muhdats la yakunu ilahan, dan perkara yang dicipta, perkara yang dibuat, perkara yang diukir dan sebagainya, itu tidak selayaknya untuk menjadi Tuhan. Perkara yang hadis itu tidak selayaknya menjadi Tuhan. Walizalik wabbahahum Ibrahim alaihi salam biqaulihi, oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salam mengeji mereka, golongan-golongan yang menyembah berhala ini, dalam surah As-Saffat ayat 95 dan 96, qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wama ta'malun. Kata Nabi Ibrahim kepada golongan-golongan yang menyembah berhala yang diciptakan oleh tangan-tangan mereka ini, kata Nabi Ibrahim, qala ata'buduna ma tanhitun, patutkah kamu menyembah berhala-berhala yang kamu sendiri pahat? Kamu yang pahatkan berhala tersebut dan kamu sembah sembahan tersebut. Wallahu khalaqakum, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, dan Allah Taala juga menciptakan apa yang kamu buat itu. Itu yang pertama. Itu bahawa berhala-berhala itu diciptakan oleh tangan-tangan manusia dan tidak layak untuk dia menjadi Tuhan. Maka abadatul asnam, menyembah sesuatu yang sesuatu yang tidak layak untuk menjadi Tuhan. Wathani annaha la tattasifu bi sifati rabbaniyah, bahawa berhala-berhala ini tidak ada sifat-sifat ketuhanan sedikit pun padanya. Seperti minal hayah, sifat hidup, al hayah, minal ilm, dengan ilmu, sifat ilmu, minal qudrah, minal iradah, dengan kudrat dan juga ibadah, tidak ada kehendak, tidak ada upaya untuk melakukan sesuatu. Wa ghairi zalik. Jadi berhala-berhala ini tidak mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Walizalika qala Ibrahim li abihi, maka sebab itu Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya, iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapanya, wahai, iz qala li abihi ya abati, wahai bapaku, lima ta'budu ma la yasma', kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak boleh mendengar pun, wala yubsir, dan tidak boleh melihat pun, wala yughni 'anka syai'a, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Maka ini adalah pertanyaan Nabi Isa alaihissalam kepada bapanya. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un,
Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, kepada golongan-golongan yang menyembah berhala ini, siapakah yang menciptakan langit dan juga bumi, maka sudah tentulah mereka akan katakan Allah. Dan katakanlah kepada mereka, wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un, maka wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, maka telah jelaslah kepada mereka ini kesesatan dan juga keburukan apa yang mereka lakukan tersebut. Dan wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka ini ditimpakan kepada mereka apa yang mereka perolok-olokkan, yastahzi'un. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dalil yang ketiga untuk menjawab ataupun untuk menolak pegangan kaum penyembah berhala ini adalah asalisu annaha yatba'u 'alaiha al-fana'u wal hawan, iaitu terjadi ke atasnya ini kebinasaan, binasa, pecah, rosak dan sebagainya, dan juga hawan, sesuatu kehinaan. Kita boleh menghancurkan, menghinakan berhala-berhala tersebut. Ala tara kaifa ja'alaha Ibrahim juzazan, tidakkah kamu lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan mereka, juzazan, menjadikan mereka cacat dengan potong kepala dan juga sebagainya, yuqima bisalikal hujjah ala qaumi, untuk menjadikannya sebagai hujjah kepada kaumnya. Dan diceritakan oleh Syekh rahimahullah, walamma futihat Makkah dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haula al-bait asnamun masdudah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk dalam Fathu Makkah melihat di sekitar Kaabah tersebut terdapat berhala-berhala yang diikat dengan kuat. Masdudatun bil risas. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru biqadibin fi yadihi ila al-asnam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tongkatnya kepada berhala-berhala tersebut, wa huwa yaqul, dengan berkata, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan telah datang hak, ja'al haqqu wa zahaqal batil, dan telah hancurlah yang batil, innal batila kana zahuqa, dan sesungguhnya yang batil itu mestilah hancur dan musnah. Fama asyara ila sanamin minha fi wajhihi illa waqa'a liqafahu. Dan setiap apa yang Nabi isyaratkan dengan tongkatnya tersebut kepada sesuatu berhala di hadapan, maka dia akan jatuh ke belakang. Wala asyara ila qafahu illa waqa'a li wajhihi. Dan apa yang Nabi SAW diisyaratkan ke belakang berhala tersebut, maka dia akan jatuh tersungkur di hadapan. Hatta ma baqiya minha sanamun illa waqa'. Sehinggalah semua perkara, tiada satu pun berhala yang ada di sekitar Kaabah tersebut kecuali semuanya jatuh dilakukan oleh Nabi SAW. Itu adalah dalil yang ketiga, termasuk dalam dalil yang ketiga, bahawa berhala-berhala ini yatba' alaihi al-fana', berlakunya kebinasaan, berlakunya pecah, berlakunya cacat dan sebagainya, wal hawan, dan sesuatu yang menghinakan, seperti mana dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah. Dan yang terakhir bagi menolak pegangan abadatul asnam adalah ma qaddamnahu min dalail tauhid, dan apa yang telah kami terangkan daripada dalil-dalil tauhid, maka boleh digunakan dalil-dalil tersebut untuk menolak pegangan kaum penyembah berhala. Jadi kita berhenti setakat itu, dan insya-Allah pada kelas yang akan datang kita akan masuk kepada dua lagi golongan dalam pembahasan fasal yang kedua ini. InsyaAllah pada kelas yang akan datang, moga-moga mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.